Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya boleh dengar, tolong respon ya. Boleh dengar cikgu. Okey, baik. Okey, sebentar ya, saya tengah berurusan dengan Cikgu Syaridah sekejap. Sebab apa ni, mungkin akan ada penibatan daripada dua islah sekali, daripada dua ihsan sekali. Okey, baik. Kelas kita sepatutnya dah boleh mula sekarang ni, tepat jam 10, tapi nampaknya baru ada 12 orang je yang online ni. Kita ada lebih kurang 2 kelas. Okey, kalau 2 kelas tu total lebih kurang 60 orang. Mana lagi yang lain ni? Masih belum habis kelas, kelas apa sebelum kelas saya tadi? RBT dan ASK. Okey, baik. Macam mana ni? Kita nak teruskan kelas ke ataupun nak tunggu yang mana-mana lagi ni? Sepatutnya dah boleh mula dah sekarang ni. Okey, baik. Sebelum kita mulakan sesi kelas PDPR kita, insyaAllah kita nak buat sedikit pembaharuan. Okey, pembaharuan untuk sesi kelas kita. Memandangkan saya pun terlepas pandang sebelum ni, kita kebanyakannya mulakan kelas, kita teruskan mulakan kelas je. Okay, InsyaAllah bermula daripada minggu ini kita nak mula dengan kita nak minta wakil daripada mana-mana pelajar untuk buat bacaan doa dahulu. Okey, dan supaya sesi pembelajaran kita insyaAllah mendapat keberkatan dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada tajuk bab yang ke-7, iaitu ciri iklim, kepelbagaian iklim di Asia. Okey, untuk tajuk yang ini kita hanya fokus kepada iklim. Okey, tajuk iklim yang berada di Asia sahaja. Okay, baik ya. Minta perhatian, kita hanya fokus kepada iklim yang terdapat di benua Asia sahaja. Okey, kita tidak mengambil kira negara-negara lain seperti benua Eropah, benua Amerika, benua Antartika, itu kita takkan sentuh langsung. Apa yang fokus kita hanya di kawasan benua Asia saja. Okey, untuk tingkatan 3, tingkatan 2 kita hanya mempelajari iklim yang terdapat di benua Asia sahaja. Okey, kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita telah pun saya maklumkan di dalam grup Telegram dan juga Google Classroom. Okey, seperti mana yang awak dapat lihat dalam maklumat yang telah pun saya sampaikan. Okey, insyaAllah pada hari ini kita akan lihat 7.1, 7.2, 7.3 dan juga 7.4. Tapi berpandukan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya telah pecahkan kepada 2. Okey, fokus kita untuk hari ini adalah mengenai kepada kepelbagaian iklim, iaitu iklim tundra dan juga iklim Laurentia. Okey, dan fokus kita merujuk kepada iklim zon sejuk dan juga zon sederhana sejuk saja. Okey, jadi selepas itu sepatutnya kegiatan dan juga pengaruh manusia terhadap iklim di Asia tu, dalam tajuk 7.3 tu kita akan dan 7.4 tu kita akan mempelajari selepas habis daripada kita mempelajari tajuk jenis-jenis iklim dan juga zon. Tapi saya nak terus gabungkan supaya saya tak nak berlaku kekeliruan. Okay, saya akan habiskan benda ni sekali harung. Maksud saya di sini ialah saya akan terangkan berkaitan dengan zon iklim sederhana sejuk dan juga zon iklim sejuk beserta terus kepada kegiatan manusianya. Okey,
Jadi saya tak nak benda tu diasing-asingkan sebab senang kita selaras terus belajar tajuk yang sama je. Tak payah nak tunggu habis satu baru kita next kepada yang satu lagi. Okey, sebelum saya mulakan, saya nak tanya dulu, yang lain boleh ikuti sekarang ni. Tolong respon sikit, saya nak dengar pelibatan daripada murid-murid saya pagi ni. Boleh cikgu. Yang baru 44, ada ya? Okey, terima kasih kepada yang respon. Okey, kita terus kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, dalam senarai kandungan ni, seperti mana kita boleh lihat, kita akan ada beberapa bahagian yang mana saya akan terus skip kepada ciri-ciri iklim dan juga zon iklim yang terdapat di Asia. Okey, kita lihat dahulu kepada yang pertama, iaitu tajuk ini kita akan mempelajari kepelbagaian iklim di Asia. Okey. Dalam tingkatan 2 ni, kita akan fokus kepada iklim-iklim khusus kepada 9 jenis ataupun 9 kategori iklim yang terdapat di benua Asia. Okey, antara yang mana yang pertamanya, okey, masing-masing boleh nampak Okey, kita akan lihat dahulu. Kita akan lihat dahulu mengapakah terdapat banyak jenis iklim di dunia. Okey. Kita akan tertanya-tanya, kenapa kita duduk di atas permukaan bumi yang satu ni tapi mempunyai pelbagai jenis iklim. Orang yang berada di negara Turki sebagai contoh mempunyai iklim yang lain. Orang yang berada di negara Jepun mempunyai iklim yang berbeza dengan kita berada di Malaysia. Okey, jadi hari ini kita akan mengetahui kenapakah di dunia kita ini mempunyai kepelbagaian iklim. Okey, setakat di benua Asia kita akan mempelajari hanya ada 9 iklim saja. Okey, kita lihat pada paparan yang telah pun ditunjukkan. Okey, mengapakah terdapat banyak jenis iklim di dunia? Okey, di sini kita dapat lihat kedudukan kita, negara Malaysia berada pada garisan khatulistiwa yang mana kita andaikan kedudukan bumi dan juga matahari ni dalam keadaan yang selari macam ni dan kita berada pada garisan paling luar. Okey, kita berada pada garisan paling luar pada permukaan bumi. Kalau kita fokus di sini, maksudnya kedudukan kita bumi di Malaysia iaitu di garisan khatulistiwa ini lebih hampir kepada kedudukan matahari. Bukanlah bermaksud duduk sebelah, tidak. Tapi maksudnya berbanding dengan kita negara Malaysia dengan di kawasan kutub utara. Boleh lihat minta respon kalau saya bertanya sebab saya nak tahu awak masih berada dengan saya ataupun tidak. Okey, di kawasan kutub utara ini lokasi kedudukan negara ataupun kedudukan tempat ini berada jauh daripada pancaran cahaya matahari. Kedudukan dia jauh daripada pancaran cahaya matahari. Okey, kita lihat kepada kenapa. Faktor utama perbezaan iklim yang berlaku ialah perbezaan latitude. Okey, ingat lagi tak? Apakah yang dimaksudkan dengan latitude? Siapa nak respon? Ramai ni, Adam Mikael ada, Adam Zarif ada, Akmal Zafira ada. Siapa nak respon? Apakah yang dimaksudkan dengan perbezaan latitude? Silakan. Ataupun siapa-siapa yang nak mencuba. Dua Islah, siapa lagi? Syabil ada. Najmi, saya main sebut yang ni sebab dua kelas bersama ni. Nasri, terima kasih daripada Dua Ihsan pun ada. Okey, saya terbuka, saya tak kisah. Kelas pelajar yang involve untuk pagi ni boleh terlibat, tak ada masalah. Sila berkomunikasi. Saya suka nak dengar suara dan juga jawapan-jawapan daripada anda semua. Silakan. Kalau teka boleh je teka. Boleh, tak ada masalah. Silakan. Okey, saya teka perbezaan perbezaan kedudukan di suatu tempat garisan-garisan yang ada pada bumi tu lah kot. Okey, baik. Bagus. Terima kasih Nasi. Ni wakil daripada Dua Ihsan ni. Dua Islah dengan Dua Ikram kena lagi rajin lah ni. Okey, terima kasih Nasi. Okey. Maksud dia perbezaan latitude ini, kedudukan kita ni dibezakan melalui garisan latitude dan juga longitude. Okey.
latitude dan longitude seperti mana yang kita dah belajar adalah untuk menentukan kedudukan bagi sesuatu tempat. Tapi fokus dia di sini ialah apabila kita berada pada garisan latitude yang berbeza, kita akan menerima iklim yang berbeza. Sebab kedudukan latitude tu semakin kecil garisan latitude, dia akan berubah, dia akan berubah kedudukan iklim tu, bukan kedudukan, dia akan berubah dia punya situasi iklim tersebut. Di sini dinyatakan perbezaan latitude di sesuatu kawasan garisan tu, di mana garisan khatulistiwa cahaya mataharinya lebih terik. Maknanya kita contoh di Malaysia ni berada pada garisan khatulistiwa, menerima pancaran cahaya matahari yang lebih terik, yang lebih banyak lah maksud dia, erti kata senang dia lebih banyak berbanding dengan kawasan yang berada berhampiran dengan kawasan kutub. Sebagai contoh lah, kita andaikan macam ni lah, kita berselindung di sebalik pokok waktu panas. Maknanya kalau kita berada di hadapan pokok, matahari di depan kita, kita berada di hadapan pokok, kita akan merasa apa? Siapa nak respon? Kalau kita duduk dekat depan pokok tu, matahari depan kita, siapa nak respon? Apa yang kita rasa? Rasa panas. Rasa panas. Kita akan rasa panas. Berbeza kalau kita berselindung di sebalik batang pokok ataupun kita berlindung di belakang bayang-bayang pokok. Kita akan rasa lebih nyaman dan juga lebih redup. Kita tak rasa panas. Itulah saya nak buat analogi. Maksudnya bila kita berada jauh daripada pancaran cahaya matahari, suhu dan juga cuaca tu, iklim tu akan menjadi lebih sejuk. Boleh faham ya? Boleh, cikgu. Faham right. Boleh cikgu. Untuk yang ini, mengapakah iklim berbeza setengah kawasan di dunia? Saya mohon untuk tutup sekejap paparan ni. Saya nak kongsikan satu video. Why is the climate different in different parts of the world? The answer lies in the location of the country relative to the sun. Earth is round in shape, and countries along some regions get more direct sunlight than others. Countries near or along the equator, like Brazil and Kenya, get more direct sunlight and have a tropical wet climate. Regions located further away from the equator get less direct sunlight rays and experience colder climates. On the extreme are both the North and South poles, and they are cold as they do not get direct sunlight even for many months. Can you guess which pole is colder? It's the South Pole. Kita dah tengok sedikit video kepada penerangan untuk kenapa kita di dunia mempunyai kepelbagaian jenis iklim. Kita terus sambung. Ada soalan setakat ni nak tanya? Silakan. Kalau ada nak tanya, tanya je terus. Tak ada masalah. Boleh kalau tak ada soalan, kita terus kepada subtajuk yang pertama. Kita akan lihat kepelbagaian iklim dan pengaruhnya untuk 4 zon iklim utama di Asia. Di Asia ni kita akan mempelajari ada 4 zon, iaitu zon sejuk sederhana, zon panas sederhana dan juga zon panas. Kita lihat di sini melalui paparan ni, kita dapat lihat pada ruangan yang berwarna hijau tua ni, adalah satu kawasan yang cukup besar, yang mana kawasan ini meliputi keseluruhan negara apa? Siapa nak respon ni? Negara apa ni? Rusia. Negara Rusia. Negara Rusia ni terletak di kawasan zon sejuk. Hampir keseluruhan semua kawasan negaranya mengalami zon sejuk. Jadi adakah mereka langsung tak menerima cahaya matahari? Terima, cuma dalam kadar yang sedikit. Kemudian kita lihat kepada zon sederhana sejuk, diwakili oleh warna hijau muda ni. Jadi fokus kita untuk tajuk pada hari ini adalah 2 zon ini saja. Kepada 2 zon ini saja. Tapi sebelum itu kita tengok dulu jenis-jenis iklim mengikut zon.
Yang ini seperti mana kalau saya ajar dekat dalam kelas bersemuka, okey, saya lebih suka untuk melukis paparan jenis iklim ni. Okey, saya nak untuk hari ni tak dapat nak lukis. Okey, saya nak awak cuba bayangkan, imaginekan jenis iklim mengikut zon ni dalam bentuk piramid. Okey, macam mana awak belajar piramid makanan, macam mana awak belajar piramid dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, iaitu jenis-jenis warna sekunda prima tu. Okey, piramid ini berdiri tegak ke atas dan berdiri dan dia terbalik ke bawah. Okey, ataupun kena tak bentuk diamond. Saya terpaksa bagi contoh cup diamond dalam cut down throat. Pernah tengok ke? Pernah cikgu. Diamond dekat dalam down throat tu, bentuk diamond macam tu. Maknanya 3 segi ke atas dan 3 segi ke bawah. Okey, jadi iklim tundra ni dia akan mewakili satu kita nak panggil apa dekat dalam piramid? Awak panggil apa dalam saiz dan juga seni ke ataupun apa-apa, piramid yang pertama kelas pertama. Okey, kita andaikan dia sebagai iklim tundra. Kemudian di bawah dia ada iklim Siberia dan juga Laurentia. Okey, di sini tip macam mana awak nak ingat ke 99 iklim ini ialah awak ingat atas 1, 2, bawah dia 2, bawah 2 ada 3. Kemudian dia akan patah balik kepada 2 dan dia akan patah balik kepada 1. Okey, kalau tengok sini, awak andaikan dalam bentuk diamond tadi, iklim tundra 1, iklim Siberia dan juga Laurentia pada kedudukan baris yang kedua dia kongsi ada 2. Kemudian yang di tengah-tengah ni dia ada iklim Mediterranean, iklim steppe dan juga iklim China. Kemudian kita ke arah kutub selatan, ke arah hemisfera selatan. Okey, lebih senang macam ni lah untuk awak ingat. Kejap saya nak bagi apa yang betul tu. Okey, kita nak tengok di sini. Setakat ini saya nak tanya, boleh tak nak kuasai untuk ke 99 jenis iklim ni? Ada sebarang kekeliruan tak nak cuba ingat? Saya nak patah balik kita tak boleh nak andaikan macam hemisfera utara dan hemisfera selatan tadi. Sebab kedudukan iklim khatulistiwa ni dia berada di 10 darjah utara sehingga 10 darjah selatan sahaja. Okey, kita terus tengok kepada yang inilah. Bagaimana kedudukan zon iklim Asia ni terjadi. Okey. Di sini ada, kalau anda tengok pada petunjuk, kita ada 10 jenis iklim. Okey, berbeza dengan 9 yang kita akan pelajari. Jadi pertambahan satu jenis iklim itu nanti iaitu iklim pergunungan. Okey, siapa nak respon? Di mana terletaknya iklim pergunungan ni? Silakan. Siapa nak cuba respon? Iklim pergunungan ni terdapat di kawasan mana? Yang dekat Timur Leste. Timor Leste berada di sini. Ada kat Nepal. Iklim pergunungan ni lebih merujuk kepada kedudukan di kawasan ni. Di kawasan sekitar negara Afghanistan dan juga Nepal dan juga sebahagian daripada negara India dan juga sebahagian di negara China. Yang mana sebenarnya dia merujuk kepada iklim kawasan pergunungan. Di sini terletaknya apa? Siapa nak respon? Kenapa di sini iklim pergunungan ni? Adanya apa di sini? Everest. Gunung Everest. Ya, iaitu banjaran banjaran apa tu? Banjaran Himalaya. Banjaran Himalaya, iaitu banjaran yang tertinggi dan terletaknya Gunung Everest. Jadi di sinilah terletaknya iklim pergunungan. Sebab apa? Tak ada apa-apa pun, yang ada hanya salji sahaja. Okey, kita lihat kepada satu persatu. Okey, iklim tundra terletak di separuh daripada negara Rusia, yang mana yang tadi kita belajar tadi iaitu zon sejuk. Faham Zon sejuk. Zon tu kawasan. Iklim ni jenis iklim yang terdapat dalam zon.
Okey, jadi fokus kita untuk hari ini adalah melibatkan zon iklim tundra dan juga iklim Siberia. Okey, kalau sempat kita tengok iklim Laurentia. Kadang-kadang kelas saya ni dia jadi drag terlalu panjang sebab saya banyak bercerita. Okey, sebelum itu kita nak melawat sekejap. Okey, nak melawat sekejap ke kawasan saya nak gunakan Google Earth. Okey, saya nak tanya ada siapa yang pernah biasa guna tak Google Earth ni? Okey, kita akan lihat bagaimanakah rupa bentuk dari permukaan bumi kedudukan negara Rusia yang mengalami iklim Siberia dan juga iklim apa tadi? Siapa nak respon? Iklim apa tadi yang ada? Ada 3. Tundra dengan Rusia tu tak ada. Ni negara dia, okey, negara Rusia. Jadi kita dapat lihat di sini. Kalau siapa yang ada masa nanti boleh view sendirilah. Okay, ni antara kedudukan bentuk muka bumi. Tapi tak adalah semua permukaan buminya dilitupi oleh salji. Tapi kita dapat lihat secara mata kasar dia. Inilah bentuk muka bumi di negara Rusia. Kebanyakan bentuk muka buminya dilitupi oleh kawasan pergunungan, okey, kawasan-kawasan tanah tinggi. Ini melalui bentuk kontur yang kita dapat lihat, bentuk-bentuk muka bumi, kita dapat lihat ketinggian yang berbeza-beza. Okey, ini di kawasan pedalaman negara Rusia. Okey, kita fokus kepada, saya nak bawa awak semua melawat ke Moskow. Okey, iaitu bandar utama negara Rusia. Okey, semua dah ada pasport Okey, kalau semua dah ada pasport, kita nak sampai ke lapangan terbang. Itu tingkatan 2 itu kita dah belajar. Belum lagi, sorry. Tingkatan 2 kita belum belajar. Nanti kita akan masuk kepada jenis dan juga pengangkutan. Pengangkutan utama di Asia. Okey, ini adalah negara Moskow yang mana terkenal dengan siapa nak respon? Dekat Moskow Rusia ni terkenal dengan apa? Bangunan cikgu, bangunan. Ni bina tu. Bangunan dan juga senjata nuklear dia. Jadi kita sepatutnya kagum negara Rusia walaupun berada di kawasan kutub utara, mereka memiliki senjata nuklear. Okey. Di sini saya nak tunjuk cerita luar daripada topik sekejap Pada satu ketika dahulu Amerika sehingga sekarang lah, mereka amat takut dengan negara Rusia. Kenapa? Kerana Rusia juga memiliki tenaga nuklear yang mana daripada negara Rusia ni mereka boleh lancarkan peluru berpandu tanpa perlu pergi ke negara Amerika. Kenapa? Okay, kalau kita tengok di sini, kedudukan negara Rusia ni paling hujung dia di sini. Boleh nampak semua cursor saya ni. Dia boleh tembak dan terus sampai merentas lautan apa ni? Siapa tahu lautan apa ni? Masa belajar tingkatan 1 dulu. Pasifik. Lautan apa ni? Pasifik. Okey, terus sampai ke Amerika tanpa perlu mereka bergerak sampai ke Amerika. Okey, daripada teknologi mereka memiliki peluru berpandu ini bermula daripada 30 tahun yang lalu. Sebab itu mereka juga tidak berani untuk berperang dengan negara-negara sekutu Rusia, antaranya China dan juga beberapa negara lain. Sebab apa? Rusia dia cover China. Dia sekutu rapat dengan China kan. Okey, kita dah tengok sedikit. Saya tak nak panjangkan, nanti dia jadi tak habis 2 hari 2 malam, tak habis tajuk ni nanti. Okey, kita sambung kepada sesi pembelajaran kita. Okey, ada soalan tak nak tanya setakat ni? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita terus tengok kepada ciri iklim mengikut zon di Asia. Okey, kita ada lebih kurang 30 minit lagi. Okey, zon sejuk. Okey, yang pertama zon sejuk, iklim tundra. Okey, yang ini saya tak nak tunjuk lagi. Kita tengok dulu kepada di mana lokasi dia. Okey, zon sejuk iaitu iklim tundra terletak di kawasan negara Rusia. Okey, walaupun negara Rusia dia bila kita nak menyatakan di dalam
jawapan peperiksaan, awak wajib kena ada kurungan ni. Kurungan ni maksudnya di sini, Rusia di bahagian utara. Di kawasan negara Rusia utara ini saja yang mengalami zon sejuk. Okey, ataupun membawa masuk kepada iklim tundra. Okey, dia tidak melibatkan semua bahagian negara Rusia. Okey, kita tengok iklim tundra. Bagaimana ciri iklim dia? Suhu musim sejuk tidak melebihi 10 darjah Celsius. Okey, macam mana suasana sejuk 10 darjah Celsius ni? Takat beku ialah 0 darjah Celsius. Seperti mana kita bekukan air batu dekat dalam peti ais, betul kan? Okey, jadi itu adalah tahap beku. Tahap beku dia 0 darjah Celsius. Manakala suhu di kawasan ini tidak melebihi 10, maknanya 10 dan ke bawah. Maksudnya kalau ni memang dingin lah, tak adalah sampai beku. Sebab tu masih wujud kehidupan di sana. Okey, yang mana kita dapat lihat di sini pada musim suhu pada musim sejuk di bawah takat beku, kira-kira negatif 28 darjah Celsius. Bila kita gunakan unit suhu, wajib kena ada nilai ataupun simbol Celsius. Jangan tinggal sebab nanti kalau awak menyatakan negatif 28 darjah saja, tak ada nilai Celsius, itu akan membawa kepada maksud sudut. Dia bukan membawa maksud kepada suhu. Jelas Okey, di kawasan zon iklim tundra ini, jumlah hujan tahunannya ialah 250 mm. Okey, dalam kurungan ni awak kena faham. Jumlah hujan ini diukur dalam tempoh setahun. Maksud di sini bukan dalam tempoh sehari. Jumlah ini diukur dalam tempoh setahun. Kerpasan turun dalam bentuk salji. Saya nak tanya semua, apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? Siapa nak respon? Apa dia kerpasan? Cikgu, saya nak try. Silakan dia. Kerpasan tu titisan hujan. Okey, betul. Okay. Baik, terima kasih Alia. Kerpasan ini adalah merujuk kepada titisan-titisan air yang turun, tapi dia turun dalam bentuk salji. Sebab apa? Sebab terletak di kawasan iklim sejuk. Jadi hujan itu ataupun titisan-titisan yang turun daripada awan, kalau kita di Malaysia lah, okay, saya bagi contoh, kita di Malaysia, titisan yang turun daripada awan itu merujuk kepada hujan. Okay, dia turun dalam bentuk cecair. Tetapi di kawasan iklim tundra dan juga Laurentia nanti, titisan-titisan air itu akan turun dalam bentuk salji. Boleh faham dia tak turun dalam bentuk air, dia turun dalam bentuk salji. Macam mana salji? Contoh macam awak tengok macam mana orang kisar air batu campur kan. Awak tengok daripada mesin tu, ais tu yang di kisar tu, macam tu lah dia turun. Dia masih lagi air tapi turun dalam bentuk kita boleh kata dalam bentuk pepejal kan, dalam bentuk pepejal boleh dalam bentuk pepejal macam tu, lebih kurang. Okay, awak belajar sains, awak lebih faham benda-benda macam ni. Okey, semua dapat lihat video tadi? Dapat. Okey, daripada video tu saya nak feedback daripada awak semua. Apa yang boleh awak kongsikan? Semua dapat tengok, kita diam ini. Kawasan iklim tundra tak ramai orang. Kawasan tundra Tak ramai orang. tak ramai orang, okay? Dan kita walaupun di kawasan itu tidak ada manusia, kehidupan manusia yang populasi banyak seperti mana kita di kawasan Malaysia dan juga negara-negara lain, tapi masih lagi ada kehidupan, okay? Iaitu hidupan liar. Antaranya kita boleh tengok sekumpulan ikan paus, kemudian serigala, kita ada beruang kutub dan juga kita ada penguin kan. Okay, jadi itu alhamdulillah lah juga, sebab disebabkan iklim yang sebegitu,
manusia tak dapat nak duduk dengan lama. Jadi mereka tak dapat nak buat aktiviti sebagaimana dekat negara lain. Sebagai contoh, kalau kata bukan kawasan sejuk beku, saya rasa mungkin penguin, mungkin juga beruang tadi diburu untuk tujuan pelbagai. Nah, dijadikan makanan, untuk dijadikan sebagai pemburuan haram, dan juga mungkin untuk dijual sebagai barangan eksotik. Okey, kita balik semula kepada zon iklim sejuk, iaitu iklim tundra. Iklim ini mengalami musim sejuk yang panjang dan juga ekstrim. Apa dia ekstrim? Ekstrim ni kalau kita tengok dekat dalam video tadi, maksud ekstrim ni dia terlalu mencabar. Okay, kalau mana kita tengok sejuk dia ni sehingga semua permukaan kawasan bumi itu beku. Okay, jadi nak duduk kat situ bukan sebarangan, ataupun bukan jom kita nak pergi melawat ke iklim tundra ini, bawa beg, kemas-kemas kain baju pergi, tak boleh. Okay, sebab kalau kita nak berada di sana, iklim dia terlalu ekstrim. Jadi bagaimana cara kehidupan dia? Nanti kita akan lihat. Okey, kita tengok kepada yang pertama dahulu. Ciri kawasannya terletak di kawasan utara Siberia, yang berhampiran dengan garisan Arktik. Ini awak dah pelajari sebelum ini, sewaktu tingkatan 1 yang lalu. Okey, yang mana suhunya negatif 14 darjah Celsius. Musim panas dengan suhu sekitar musim panas dia sekitar 10 darjah Celsius je. Maksudnya kita biasa duduk dekat dalam bilik aircon ke apa, paling kurang pun suhu aircon kita antara 17 hingga 24, betul Itu pun dah sejuk dah tu. Okay, jadi yang ini sekitar 10 saja. Maksudnya kalau kita nak duduk dalam keadaan yang nyaman tu terpaksa pakai baju yang tebal baju yang sejuk. Okey, di antara ni sekarang ini sedang berlaku antara bulan Mei hingga bulan Ogos. Okey, manakala musim sejuk yang panjang, okey, dengan sekitar suhu negatif 32 sehingga negatif 5. Yang ini cukup sejuk, di bawah paras takat beku. Okay, maksud dia suhu dia ni adalah terlampau sejuk. Okay, sangatlah sejuk. Kita boleh lihat berdasarkan julat suhu tahunan. Siapa nak respon? Apa dia julat? Julat merujuk kepada nilai maksimum tolak nilai minimum. Okey, di sini sebagai contoh saya nak jelaskan, julat ni merujuk kepada nilai paling maksimum dia. Sebagai contoh lah dia tak boleh nak tepat sangat. Okey, suhu musim panas dia 10 darjah Celsius. Ni awak belajar matematik. Okey, manakala suhu paling sejuknya negatif 32. Jadi julat dia antara 10 darjah Celsius dengan negatif 32 darjah tu, awak akan dapat jurang dia iaitu 42 darjah Celsius antara suhu paling panas dia dan juga suhu paling sejuk. Okey, kita lihat kepada ciri angin dia. Hujan maksimum berlaku pada musim panas. Dan di kawasan ini sering berlaku ribut salji. Cuma dekat dalam video tadi tidak tunjukkanlah, sebab saya rasa manusia pun tak dapat nak pergi buat dokumentari untuk dapat gambaran berlakunya ribut salji tu. Itu satu keadaan yang agak sukarlah, sebab dengan situasi suhu yang sejuk dan ada kemungkinan penggunaan teknologi juga tidak dapat nak buat rakaman nak rakam sampai beku pula kamera, tak boleh nak buat rakaman. Wallahu alam. Okey, kita lihat pula kepada ciri hujan dia. Hujannya menerima kerpasan yang begitu sedikit, antara 250 mm sehingga 300 mm. Hujan turun pada musim panas dalam bentuk hujan perolakan. Awak dah belajar dekat dalam tingkatan 1 dulu bagaimana berlakunya hujan perolakan. Okey, kita lihat kepada musim sejuknya sentiasa dilitupi oleh salji. Okey, kita terus kepada sesi yang seterusnya. Okey, kita tengok terus kepada bagaimana pengaruh iklim tundra ini terhadap kegiatan manusia. Okey, walaupun di kawasan iklim tundra mengalami iklim yang sejuk, dia tidak menghalang kepada
usaha-usaha kependudukan ataupun kehidupan yang ada di sana. Di sana masih ada lagi masyarakat yang tinggal dan hidup, yang mana mereka melaksanakan kegiatan manusia untuk kelangsungan hidup. Untuk kekal hidup, mereka terpaksa melakukan aktiviti-aktiviti ini. Tujuan dia ialah untuk apa? Untuk mendapat bekalan makanan. Okay, yang pertama iaitu aktiviti perikanan. Penduduk menangkap ikan sebagai sumber protein untuk keperluan sendiri, bukan untuk tujuan ekspor dan import. Okey, terutamanya di kawasan utara di Siberia. Okey, kita boleh tengok berdasarkan contoh gambar yang ada ni, aktiviti memancing, menangkap ikan kod, menangkap ikan salmon, dan sebahagian tadi daripada video kita boleh lihat begitu banyak ikan paus. Okay, yang mana di sana ikan paus juga ditangkap. Okay, tetapi ikan paus di sana ditangkap dibenarkan mengikut musim-musim tertentu saja. Dia tak boleh tangkap tiap-tiap hari, tak boleh. Dan dibenarkan, diizinkan oleh pihak kerajaan di sana. Okay, untuk tujuan yang tertentu lah. Wallahualam, saya pun tak berani nak ulas lanjut sebab nanti mungkin akan ada persoalan daripada awak. Cikgu, kita sedia maklum ikan paus adalah hidupan yang terlindung, tapi kenapa dibenarkan untuk diburu? Okey, jawapan tu hanya ada pada negara tersebut saja. Ada kemungkinan ia digunakan untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Okey, jadi saya pun tak berani nak ulas sebab takut nanti berlaku kesilapan dalam mengulas tu, nanti kan saya pula dituduh bagi maklumat palsu ke kan, kena viral tak pasal pula kan. Okey, kemudian kita ada satu lagi aktiviti iaitu aktiviti pemburuan. Okey, apabila tiba musim sejuk, pemburuan dijalankan untuk mendapatkan sumber makanan dan juga kulit haiwan. Okey, saya nak tanya, siapa yang tahu untuk apa tujuan dia dapatkan kulit haiwan? Siapa nak respon? Buat baju, cikgu. Buat baju, bagus. Biasanya kalau kita tengok menjelang pada movie lah, buat kapet, betul. Okay, movie-movie banyak dekat dalam TV tu, bila nak sampai musim Christmas, biasanya bulan 12, kita akan dihidangkan dengan pelbagai jenis drama dan juga movie yang berkaitan dengan kedudukan negara-negara di kawasan iklim sejuk. Situ kita tengok Santa Claus sendiri datang bagi hadiah. Ni contoh saya tak kata Santa Claus tu wujud ke apa, wallahualam. Okay, Santa Claus tu sendiri pun pergi rumah ke rumah naik apa? Siapa nak respon? Ni bukan kita sekadar belajar nak suka-sukanya. Ni saya nak naik rusa tu. Naik rusa karibu. Rusa tu hanya ada dekat mana? Dekat kutub utara, di kawasan sana. Jadi dia naik benda tu pun menggunakan baju sejuk. Santa Claus sendiri yang gemuk tu, fizikal dia yang dah memang banyak lemak pun terpaksa menggunakan baju sejuk untuk memanaskan badan dia. Ni saya nak kaitkan. Okey, kita tengok di sini dia kata haiwan seperti singa laut, serigala dan juga karibu diburu untuk tujuan mendapatkan kulit. Okey, kebanyakannya diburu untuk tujuan dijadikan pakaian. Okey, macam contoh tadi, ada juga yang dijadikan sebagai kapet, dan pakaian ini juga banyak dijual di negara-negara Eropah. Kebanyakannya artis-artis lah, orang yang banyak duit, mereka membeli pakaian ni untuk dijadikan sebagai dia punya simpanan dalam kaset dia, kira simpanan rare dia lah. Okey, tapi dari segi boleh tak boleh tu saya tak berani nak ulas lah. Okey, pada musim sejuk mereka tinggal di dalam iglu. Ni iglu. Orang di sana dinamakan sebagai orang apa? Siapa tahu? Orang kutub. Siapa tahu nama? Dia ada nama dia, orang apa? Iceman. Ada satu istilah, ingat tak? Orang apa? Eskimo cikgu. Iceman ni. Betul, dia itu orang Eskimo. Orang Eskimo ni lah ni yang tengah memancing ni. Yang tengah membelah saya andaikan ni sebagai singa laut mereka tengah membelah singa laut untuk mendapatkan keperluan makanan dan juga mungkin untuk menggunakan kulit dia sebagai pakaian dan sebagainya.
Jadi mereka ni, orang-orang Eskimo ni tinggal di dalam iglu. Awak biasa tengok iglu ni dekat mana? Dekat dalam cerita Pingu, betul tak? Awak tengok cerita Penguin tu kan? Hello? Boleh dengar ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Dah boleh. Betul lah, kacau betul lah. Tengah Syah nak menerangkan ni lah. Ada problem pula. Okey, sempat ke nak sambung ni? Kita tengoklah setakat yang sempat dulu. Masanya hari ni mungkin akan habis sampai zon sejuk sahaja. Saya tak dapat nak teruskan panjang sebab saya ada kelas dengan tingkatan 3 sekejap lagi. Okey, untuk penutup pada hari ini, sekejap saya sharekan satu lagi video berkaitan dengan kehidupan di sini sekejap . Rahasia iglo, rumah orang Eskimo di kutub utara yang sulit mencair. Iglo merupakan bangunan es terbuat dari balok es. Walaupun begitu, iglo bisa berdiri dengan kuat dan tidak leleh. Kira-kira apa rahasianya? Sebelum kita lanjut, mari sama-sama subscribe dan klik lonceng agar kami terus bersemangat memberikan informasi untuk Anda. Mari kita simak rahasia bangunan iglo. Iglo adalah bangunan yang digunakan orang-orang Eskimo di kutub utara untuk tempat tinggal sementara. Biasanya mereka membangun iglo saat berburu atau sedang dalam perjalanan. Iglo dapat dibangun dengan cepat dan bisa bertahan lama. Bangunan ini dibuat dari susunan balok salju yang dipadatkan. Untuk membuat sebuah parit digali sepanjang 1,5 meter dan sedalam 50 cm ditumpukan salju yang baru. Dari permukaan parit, balok es dipotong menggunakan pisau. Memotongnya harus sedemikian rupa agar dapat berbentuk condong ke dalam jika disusun. Iglo memiliki ventilasi yang berupa kubah di bagian atapnya, seperti cerobong asap. Sebuah iglo kecil dapat dibangun hanya dalam beberapa jam saja. Ketika sudah selesai dibangun, orang-orang Eskimo akan menyalakan lampu yang terbuat dari lemak dan membuatnya terbakar sepanas mungkin. Kemudian pintu ditutup dengan balok es dan membuat ruangan kedap udara. Salju akan mulai meleleh, tetapi karena atap kubahnya melengkung, air lelehnya, salju tidak menetes. Air ini akan tetap meresap ke dalam balok es, sehingga hampir seluruhnya basah. Jika balok-balok itu sudah cukup basah, lampu dimatikan dan pintu dibuka, sehingga udara dingin segera berhembus ke dalam. Dalam beberapa menit, bangunan salju yang rapuh berubah menjadi iglo, kubah es yang kuat. Bangunan ini juga kuat, iglo tidak akan rusak walau beruang salju naik ke atapnya. Karena sangat padat dan keras, iglo tidak meleleh dan bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Tetapi tentu saja, saat musim dingin berakhir dan suhu meningkat, bangunan ini akan mulai meleleh dengan perlahan. Okey, setakat ini saya rasa kita habiskan sampai sini saja. Okey, apa ni kita tak dapat nak teruskan sebab awak semua pun akan ada kelas yang berikutnya. Okey, untuk penutup pada hari ini kita refleksi dahulu apa yang kita dah pelajari. Untuk hari ini alhamdulillah objektif untuk melihat kepelbagaian jenis-jenis iklim yang terdapat di Asia, yang mana kita dah mempelajari ada berapa jenis iklim. Siapa nak cuba respon? 9. Okey, bagus. Okey, kita ada 9 jenis iklim yang terdapat di 4 zon yang berbeza, iaitu kita ada zon sejuk sederhana, zon panas dan juga zon panas sederhana. Tak kisahlah sederhana panas ke panas sederhana ke, benda tu sama je. Okey, yang mana cumanya
kita hanya sempat untuk melihat dan juga mempelajari sebahagian satu jenis iklim sahaja. Okay, kalau diikutkan tajuk dalam bab ni agak panjang sebab nak jelaskan untuk 1 jam hanya sempat satu iklim saja. Jadi kita seminggu hanya ada satu sesi saja. Jadi agak santak waktu dia untuk kita habiskan begitu banyak sub tajuk dekat dalam topik yang ini. Okay, insyaAllah kalau tak ada apa-apa kita akan jumpa pada minggu hadapan. Okay, kita akan sambung sesi pembelajaran pada minggu hadapan. Saya minta maaf atas kekurangan yang berlaku, kesilapan teknikal yang berlaku pada hari ini. Saya akan cuba perbaiki dan video ni akan saya upload balik dekat dalam YouTube. Kalau mana yang tertinggal, yang tak dapat nak online secara PDPR pada hari ini, boleh tengok balik dekat dalam YouTube. Nanti insyaAllah setelah saya edit, saya akan post balik. Okey, kita tutup kita punya sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Jangan lupa isi tanya. Cikgu. Cikgu. Open. Terima kasih cikgu. Objektif dia. Okay, terima kasih cikgu. Jumpa Sama-sama. minggu depan insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Nas. Ya, sama. Terima kasih Cikgu Syaridah. Minta maaf lah. Ada kesilapan teknikal pula hari ni. Oh, tak apa, dah mantap lah tu. Tekan mic tak berbunyi-bunyi juga. Itulah kalau nanti ada Cikgu Syaridah nak kongsikan, nanti bolehlah kita bincang selepas kelas nanti. InsyaAllah. Okey. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Cikgu Nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ke? Ya, sama. Terima kasih, Cikgu. Sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.